Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pembentangan kami ialah rancangan pengajaran atau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai lesson plan. Sebelum kami meneruskan lebih lanjut berkaitan dengan rancangan pengajaran itu sendiri, ada baiknya saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saudara Abdullah Akili bin Fauzi, seterusnya saya, Ahmad Haikal bin Fauzi, dan akhir sekali saudara Muhammad Nur Harfizi bin Muhammad Harfizan. Tanpa melengahkan masa, saya akan serahkan kepada saudara Muhammad Nur Harfizi untuk menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan pengenalan rancangan pengajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Kumpulan kami akan menerangkan rancangan pengajaran. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Nur Hafizi bin Muhammad Harfizan, bernama matrik DB 18007, akan menerangkan pengenalan berkenaan dengan rancangan pengajaran. Baiklah, rancangan pengajaran terbahagi kepada 3, iaitu rancangan pengajaran tahunan, RPT, rancangan pengajaran mingguan, RPM, dan rancangan pengajaran harian, RPH. Ketiga-tiga rancangan pengajaran ini mempunyai definisi dan fungsinya tersendiri. Mari kita lihat dan dengar sama-sama apa yang diperkatakan dengan ketiga-tiga perancangan ini. Yang pertama ialah rancangan pengajaran tahunan, RPT. RPT ini adalah merupakan satu garis panduan bagi guru-guru untuk merancang proses pengajaran dan pembelajaran mengikut minggu sepanjang tahun itu. Rancangan ini juga dibuat berdasarkan huraian sukatan pelajaran sepanjang tahun mengikut kesesuaian kelas dan tahap pencapaian murid-murid seorang guru itu. Perkara ini adalah penting kerana bagi kita untuk mencapai objektif pengajian. Baik, selesai rancangan pengajaran tahunan. Kita beralih kepada yang kedua, iaitu rancangan pengajaran mingguan, RPM. RPM ini adalah merupakan satu perincian rancangan yang dibentuk daripada rancangan semester setiap minggu. Rancangan ini mempunyai kandungan untuk merancang objektif. Rancangan ini telah telah disediakan oleh pihak sekolah. Dan selesai yang kedua, rancangan pengajaran mingguan. Dan kita beralih yang terakhir, iaitu yang ketiga, rancangan pengajaran harian. Rancangan pengajaran harian ini merupakan satu dokumen rasmi penting kepada seseorang guru profesional yang memerlukan kesediaan sebelum sesuatu pengajaran dilaksanakan. Bermakna di sini, guru-guru perlu menyediakan perancangan sebelum mereka memasuki ke kelas untuk mengajar murid-murid mereka. Dan yang kedua, rancangan ini dibina untuk setiap waktu pengajaran dalam masa 30 minit yang mengandungi maklumat pengajaran, langkah pengajaran, masa, aktiviti dan cacatan. Itu adalah apa yang diperkatakan dalam rancangan pengajaran harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haikal bin Fauzi, nombor matrik DB 180140. Saya akan menerangkan lebih terperinci berkaitan dengan rancangan pengajaran tahunan RPT. Rancangan pengajaran tahunan ialah garis panduan kepada guru untuk merancang PNP mengikut minggu sepanjang tahun. Ia juga dibina berdasarkan ikut kesesuaian kelas dan tahap pencapaian murid. Jadi saya akan menerangkan lebih lanjut dengan menerangkan contoh yang saya sediakan mengikut kolom. Kolom yang pertama menunjukkan bahawa minggu dan tarikh. Untuk first row, kita akan sediakan
Seperti mana contoh kita akan isi minggu pertama tarikh sekian, minggu kedua tarikh sekian-sekian dan minggu seterusnya. Kita teruskan lagi dengan kolom yang kedua iaitu standard kandungan. Standard kandungan ini merujuk kepada apa yang murid dibimbing untuk apa. Sebagai contoh, apa objektif yang kita nak capai. Seperti mana contoh untuk minggu pertama 1.1 menama dan menentukan nilai nombor. Minggu kedua menulis nombor. Minggu ketiga melengkapkan sebarang rangkaian nombor. Jadi standard kandungan yang dilistkan mengikut silibus yang telah ditentukan bagi tahun tersebut. Kita teruskan lagi dengan kolom seterusnya iaitu standard pembelajaran. Standard pembelajaran, murid berupaya untuk apa? Seperti mana contoh, murid berupaya untuk menamakan nilai dan menentukan nilai nombor hingga 10,000. Standard kandungan dan standard pembelajaran perlu mempunyai kesinambungan. Kita boleh lihat standard kandungan menyatakan bahawa menama dan menentukan nilai nombor. Manakala standard pembelajaran dia memberitahu bahawa murid berupaya untuk menamakan dan menentukan nilai nombor. Kita teruskan lagi dengan kolom yang keempat, iaitu berkaitan dengan band. Band boleh merujuk kepada tahap ataupun level sesuatu pembelajaran. Kita boleh lihat untuk minggu pertama dan minggu kedua. Ia merujuk kepada band 1 iaitu band pertama ataupun band yang paling rendah. Dan pada minggu ketiga telah masuk kepada band yang kedua iaitu band yang tinggi sedikit daripada band pertama. Tahap-tahap ini kita boleh rujuk. Tahap kesekarangnya bergantung kepada standard kandungan. Kita boleh lihat B1 lebih kepada menama, menentu dan menulis. Manakala B kedua perlu melengkapkan sebarang rangkaian nombor. Okay, itu untuk tahap pencapaian murid. Untuk kolom yang terakhir sekali, iaitu berkaitan dengan pengisian kurikulum. Pengisian kurikulum bagi rancangan pengajaran tahunan adalah umum dan para guru akan memperincikan di dalam rancangan pengajaran mingguan dan rancangan pengajaran harian. Mari kita lihat apa yang terkandung dalam pengisian kurikulum rancangan pengajaran tahunan. Terdapat 6 komponen. Yang pertama, kreativiti dan inovasi. Yang kedua, nilai murni dan sikap keusahawanan. Yang ketiga, BBB, iaitu bahan bantu belajar. Yang keempat, TMK, teknologi, maklumat dan komunikasi. Yang kelima, I-Think. I-Think ialah peta pemikiran. Peta pemikiran mempunyai 8 jenis peta pemikiran. Yang pertama, peta bulatan. Yang kedua, peta buih. Yang ketiga, peta buih berganda. Yang keempat, peta pokok. Yang kelima, peta dakap. Yang keenam, peta alih. Yang ketujuh, peta pelbagai alih. Dan akhir sekali, peta titik. Komponen yang keenam ialah KAM abad ke-21. KAM merujuk kepada kemahiran. Pelbagai kemahiran. Seperti kemahiran komunikasi, kemahiran berorganisasi, kemahiran bercakap, kemahiran isniah dan sebagainya. Abad ke-21 pula merujuk kepada pembelajaran abad ke-21 seperti mana contoh yang telah disediakan iaitu belajar sepanjang hayat. Jadi setakat itu saja penerangan saya berkaitan dengan rancangan pengajaran tahunan. Kita akan teruskan dengan penerangan berkaitan dengan rancangan pengajaran mingguan yang akan disampaikan ataupun yang akan diperjelaskan oleh rakan saya iaitu saudara Harfizi. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali, saya Harfizi. Pada kali ini, saya akan menerangkan rancangan pengajaran mingguan. Okey, di sini kami sertakan sekali contoh jadual rancangan pengajaran mingguan. Ini adalah bertujuan bagi memberi gambaran kepada guru-guru ataupun bakal-bakal guru untuk melaksanakan rancangan pengajaran mingguan ini, RPM. Okey, kita dapat lihat bahawa terdapat 5 kolom.
di dalam rancangan pengajaran mingguan ini. Yang pertama adalah tunjang, yang kedua standard kandungan, yang ketiga standard pembelajaran, yang keempat cadangan aktiviti, yang kelima catatan. Di bahagian kolom yang pertama iaitu tunjang. Tunjang ini bertujuan untuk perkara yang ingin difokuskan oleh seseorang guru itu. Contohnya adalah tunjang komunikasi. Baiklah, tunjang komunikasi haruslah mempunyai standard kandungannya. Jadi, guru harus memilih standard kandungan yang berkaitan dengan tunjang yang mereka ingin fokuskan. Yang ketiga adalah standard pembelajaran. Standard pembelajaran ini adalah berkaitan dengan komunikasi. Sebagai contohnya adalah bunyi. Dan yang keempat adalah cadangan aktiviti. Cadangan aktiviti ini haruslah bertepatan dengan tunjang yang ingin dilaksanakan oleh seseorang guru itu. Kerana apabila cadangan aktiviti ini tidak selari dengan tunjang akan menyebabkan objektif pembelajaran seorang guru itu tidak tercapai. Baik, yang terakhir adalah catatan. Catatan ini adalah penting kerana kita dapat melihat perkara-perkara yang ingin digunakan, elemen-elemen yang telah diterapkan di dalam pengajaran kita. Apakah perkara yang boleh kita letak dalam catatan ini? Antaranya adalah AABM, iaitu alat bantu mengajar. Contohnya, komputer riba pembahasa suara. Guru harus mencatatkan perkara AABM yang akan digunakan di dalam rancangan di dalam pembelajaran mereka itu. Yang seterusnya, elemen nilai-nilai murni dan kemahiran insaniah yang telah digunakan oleh seorang guru itu untuk diterapkan di dalam kalangan pelajar haruslah juga ditulis di dalam catatan ini. Perkara ini bagi kita melihat dengan mudah apakah perkara yang telah diterapkan, yang akan diterapkan di dalam pengajaran seorang guru itu. Perkara ini juga dapat melihat sama ada bahawa objektif pengajaran kita tercapai ataupun tidak. Itu sahaja dalam rancangan pengajaran mingguan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdullah Akili bin Fauzi, nombor metrik DB180001. Hari ini saya akan membentangkan iaitu rancangan pengajaran harian. Dalam kata singkatannya ialah RPH. Apa yang dimaksudkan dengan RPH ini? RPH merupakan satu rekod khas yang telah disediakan lebih awal oleh guru sebelum menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran. Ia juga dibina sebagai panduan para guru untuk mengajar dengan lebih sistematik dan efektif, serta ia mampu mencapai apa yang telah diobjektifkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran kelak. Terdapat beberapa kepentingan RPH ini. Yang pertama, meningkatkan keyakinan diri guru pelatih sebelum masuk mengajar. Yang kedua, dapat mengelakkan sebarang penyelewengan atau terkeluar daripada perkara yang hendak diajar. Yang ketiga, ia dapat merancang dengan teliti setiap komponen pengajaran tersebut. Yang keempat, ia juga dapat mengehadkan skop yang akan diajar dalam sesuatu jangka waktu. Dan akhir sekali, ia dapat mengembangkan pengajaran secara lancar dan tersusun. Seterusnya, kita pergi kepada asas pembinaan RPH. Ada 5 asas pembinaan RPH ini. Yang pertama, menentukan objektif pengajaran, iaitu menentukan hasil pembelajaran, situasi murid, mempamerkan hasil pembelajaran dan tahap kebolehan. Yang kedua, memilih media dan material dan kaedahnya. Dari segi pemilihan, keperluan pembelajaran murid haruslah bersesuaian dengan situasi pembelajaran dan objektif pengajaran supaya ia dapat merangsang minat murid dan menyediakan peluang penglibatan murid. Poin yang ketiga, menentukan penggunaan media, material dan kaedah.
iaitu menentukan bagaimana menggunakan media dan bahan bagi mencapai objektif pengajaran dan pastikan bahan media berada dalam keadaan yang berfungsi. Seterusnya, poin yang keempat, menentukan aktiviti dan bentuk penglibatan murid, iaitu tentukan apa aktiviti pembelajaran dan bentuk penglibatan murid. Selain daripada itu, sediakan peluang murid memanipulasi maklumat untuk mengamalkan kemahiran yang dipelajari. Dan poin yang akhir sekali dalam asas pembinaan RPH ini, iaitu menentukan prosedur pentaksiran pencapaian objektif. Tentukan bagaimana guru mentaksir pencapaian objektif pengajaran. Selain daripada itu, nilai keberkesanan penggunaan media, material dan peranan guru sebagai fasilitator. Seterusnya, kita pergi kepada contohnya. Seperti yang anda lihat di paparan ini, ada 3 kolom penulisan rancangan pengajaran harian ini. Yang mana kolom yang pertama adalah mata pelajaran, tingkatan dan masa. Kolom yang ketiga, tajuk, objektif dan aktiviti pengajaran. Dan kolom yang ketiga adalah catatan. Kita lihat balik kepada kolom yang pertama, iaitu mata pelajaran, tingkatan dan masa. Pada barisan yang pertama adalah pengurusan diri, yang mana itu adalah mata pelajarannya, dan masanya adalah 10 minit sehingga 11 minit. Selain daripada itu, kita juga dapat lihat elemen merentas kurikulum juga ada di situ. Seterusnya, standard prestasi, yang mana standard prestasi ini adalah tahap penguasaan pembelajaran pelajar pada hari tersebut. Dan akhir sekali, bahan bantu belajar pada hari tersebut. Apakah bahan bantu belajar ini adalah apakah yang kita gunakan? Alat bahan bantu mengajar pada hari tersebut. Seperti kita dapat lihat komputer dan lembaran kerja. Seterusnya, kita pergi ke kolom yang kedua, iaitu tajuk, objektif dan aktiviti pengajaran. Seperti yang anda lihat, tajuk di situ adalah diri saya bersih. Dalam tajuk ini ada standard kandungan dan standard pembelajaran, yang mana standard kandungan adalah subtopik kepada tajuk tersebut, dan standard pembelajaran pula adalah subtopik kecil kepada subtopik tajuk tersebut. Selain itu, kita juga dapat lihat objektif, kriteria kejayaan dan penerapan nilai, yang mana objektifnya adalah mengenal pasti penjagaan kebersihan anggota badan. Seterusnya, kita pergi kepada rangka pengajaran. Ada 3 yang dapat dilaksanakan di dalam rangka pengajaran ini. Yang pertama adalah set induksi, yang kedua aktiviti pembelajaran, dan yang ketiga adalah refleksi. Seterusnya, kita pergi yang akhir sekali, iaitu catatan. Apa yang perlu ada dalam catatan ini adalah seperti yang anda lihat, iaitu kehadiran. Guru-guru haruslah mencatat kehadiran pelajar pada hari tersebut, berapa yang hadir dan berapa yang tidak hadir. Selain daripada itu, di dalam catatan juga kita boleh letakkan, iaitu impak atau kesan pada hari pembelajaran pada hari tersebut, seperti berapa murid yang dapat mencapai kesemua objektif yang telah ditetapkan, dan berapa murid yang perlu dibimbing, yang perlu bimbingan. Sekian, itu saja daripada pembentangan saya dalam rancangan pengajaran harian. Sekian, terima kasih.